Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik dan hidayahnya telah diperkenankan kita bersama-sama dalam rumah Allah yang mulia ini. Jangan lupa kita beriktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku yang i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, disampaikan semua kita ke tanah sucinya dalam mengerjakan haji dan umrah, dan berziarah kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berziarah kepada Baitul Maqdis yang merupakan kiblat kita yang pertama dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah sekalian, dalam mengikuti kursus haji dan umrah yang sedang berjalan, kita telah pun selesaikan daripada pembicaraannya, daripada rahsia ibadah haji itu, dan juga kita telah mengatakan persiapan kita untuk nak keberangkatan haji dan juga untuk umrah. Jadi kursus ini kita terbuka untuk mereka yang nak menunaikan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Dan alhamdulillah, dalam pelajaran yang lepas kita telah menyebutkan tentang persediaannya mereka yang nak berangkat haji atau umrah itu, apakah mereka perlu perlakukan. Pertama ialah dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan juga kita menunaikan amanah. Kalau ada amanah orang yang kita mesti simpan, kita pulangkan. Dan begitu kalau ada hutang-hutang kita dengan mereka, kita tunaikan hutang-hutangnya. Dan kalau kita ada isteri, ada anak, kita tinggalkan nafkah untuk mereka. Dan kalau sekiranya ayah ibu masih hidup, kita minta doa restu kepada mereka. Kalau sang isteri pergi tanpa suami, minta keredaan suaminya. Dan demikianlah perbelanjaan kita tu daripada bekalan yang halal. Dan demikianlah dia dalam kita perjalanan kita tu, kita adakan pelajaran atau ilmu. Itu adalah sangat penting supaya kita lakukan ibadah itu dengan sempurna. Dan demikianlah dia tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, kita bersifat pemurah hati sepanjang dalam perjalanan kita. Mudah-mudahan apa-apa balak musibah yang nak terkena kepada kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Maka begitulah dia para jemaah sekalian, kita boleh bekalkan diri kita dengan bekalan takwa dan ikhlas kita kepada Allah Ta'ala. Karena apa yang amal kita lakukan tanpa ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Setelah kita pun dah siapkan diri kita yang demikian itu, maka kita pun membuatkan persediaan untuk kita nak memilih pakej haji atau umrah, untuk kita menaikkan ke tanah suci ibadah perintah Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita pun tidak tahu mana satu pakej pilihan kita atau yang lebih sesuai untuk kita, maka kita solat istikharah. Solat istikharah ini memang dianjurkan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita menghadapi sesuatu urusan yang besar, seperti umpama kita nak berpindah rumah, atau kita nak buka perniagaan, ataupun kita nak bermusafir, ataupun kita yang nak meminang anak orang atau menerima pinangan, maka kita solat istikharah. Solat istikharah ini diajarkan Nabi SAW dengan kita hanya melakukan 2 rakaat saja. Iaitu 2 rakaat itu kita niat aku solat sunat istikharah, 2 rakaat kerana Allah. Rakaat pertamanya kita baca Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keduanya kita baca Fatihah dengan Qul huwallahu ahad. Dan selepas daripada solat itu kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu dalam bahasa Arab pun ada, ya Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Dalam bahasa Melayu pun ada juga, ya Allah, aku mohon dipilihkan ilmu dengan ilmu-Mu, aku minta diberikan kemampuan dengan kudrat-Mu, serta aku mohon kurnia-Mu yang besar. Kerana Engkau yang berkuasa dan aku tidak berdaya. Engkau mengetahui sedang aku tidak tahu apa-apa, dan Engkau mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui urusan ini, sebutkan masalah kita, masalah nak meminang anak gadis seorang, ataupun masalah kita nak pergi haji atau umrah, maka kita pun tak tahu mana satu travel kita nak ikut, maka kita sebutlah apakah dengan mengikut rombongan haji travel, ATM travel ke, ataupun travel yang lain ke, baik untukku dalam urusan agamaku, duniaku dan akhiratku, maka takdirkanlah ia bagiku.
dan mudahkannya untukku. Kemudian berkatkanlah aku dalamnya. Dan jika kamu mengetahui urusan ini seperti mana yang kita sebutkan tadi, nak pergi haji atau umrah dengan travel sekian-sekian, jahat dalam urusan agamaku, duniaku dan akhiratku, maka singkirkanlah daku daripadanya. Jadi di sini kita minta kepada Allah petunjuk. Petunjuk ini kadang-kadang datang dalam bentuk mimpi, ya, seperti kalau kita lakukan sebelum tidur ataupun waktu sembahyang tahajud, itu yang paling baik sekali. Tapi boleh dilakukan oleh sekarang ni bila-bila, pagi ke malam ke, ya. Yang tak boleh dalam waktu-waktu haram. Itu yang tak boleh. Akan kita nanti belajar pada waktu-waktu haram. Dan kalau sekiranya dia dapat petunjuk tu, nampak macam dia pergi dengan travel sekian, dia pergi dengan travel TM, nampak ustaz lambai-lambai dia, wah ni bagus ni, satu tanda yang gembira. Tapi kalau nampak nak pergi travel ni, alamak macam harimau, ustaznya seram lah, tak payahlah, takut macam tu. Itu kalau dapat alamat. Kalau tak dapat alamat, macam mana pula? Dia pun dapat rasa hati dia gembira, tenang, dia punya rasa lapang dada dia. Itu pun satu tanda juga yang baik. Kalau dia lepas sembahyang tu dia rasa takut, bimbang, risau, gelisah, tak senanglah hati, macam rasa takut lah. Itu petanda yang tak baik. Macam itulah. Tapi kadang-kadang itu pun tak ada rasa juga. Ustaz, saya sembahyang istikharah ni nak minta petunjuk dari Allah, dan mimpi pun tak ada, kemudian rasa pun tak ada. Kalau macam tu kita buka Quran pula. Macam mana buka Quran tu? Lepas sembahyang istikharah tu kita pun ambil Quran, kita buka mana-mana muka surat kita buka, dan kita lihat ayat yang pertama di sebelah kanan atas sekali. Ayat pertama sebut apa? Bab rahmat, bab syurga, itu tanda baik tu. Kalau disebut bab neraka, bab azab, bab kecelakaan, itu tanda tak baik. Buka 3 kali. Jadi kalau sekiranya 3 kali itu ada berbeza-beza ayatnya, tapi 2 ayat baik, 1 ayat tak baik. 2 ayat baik itu makna baiklah tu. Jadi kita ambillah petunjuk daripada Al-Quran, ya. Itulah caranya. Antaranya cara-cara yang kita lakukan untuk kita membuat sesuatu keputusan. Jadi itu sunat istikharah, ya. Sebab tu dalam saya punya kelas di sini pun kita telah sebutkan dari awal, kelas kita ini open to everybody. Siapa-siapa nak belajar pun boleh. Tapi kalau dia nak pergi dengan kami, alhamdulillah, semua istikharah dulu, minta petunjuk pada Allah Taala. Kalau nak pergi dengan mana-mana pun, terserahlah kepada anda sekalian. Jadi kami tak ada letakkan satu syarat, jemaah yang ikut kursus ini mesti ikut sama kami. Dan tentulah kalau ikut sama kami, kami ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Baiklah, setelah kita dah buat pilihan mana package yang kita nak pergi, dan kemudian hari tiba, perangkat pun sudah tiba, apakah dia adab-adabnya sebelum kita keluar rumah? Jadi itulah di muka surat yang ke-36. Jadi adab-adab sebelum keluar rumah tu pertama sekali ialah kita sembahyang sunat safar, sembahyang sunat pelayaran 2 rakaat. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dari suatu pun yang lebih utama ditinggalkan seseorang pada keluarganya dari solat 2 rakaat yang dilakukan sewaktu hendak berpergian. Jadi ini bukan hanya untuk karena pergi haji, pergi umrah saja. Kita nak pergi melancong, nak pergi berjalan, nak pergi ziarah keluar negeri, maknanya kita belayarlah, ya. Bukan daripada isu nak pergi Kelang, itu bukan belayar. Tapi mana kita nak keluar belayar, nak pergi ke Jakarta, ke Kuala Lumpur ke, atau ke mana-mana ke, sunat kita sebenarnya sunat safar 2 rakaat sebelum kita keluar. Jadi sebenarnya sunat safar tu kita niat, aku sembahyang sunat safar 2 rakaat kerana Allah. Rakaat pertama kita baca Fatihah dengan kuliah, rakaat keduanya kita baca Fatihah dengan qul. Dan lepas daripada kita dah sembahyang tu, baik sekali kalau kita baca ayatul kursi dan juga surah Al-Ila fi Quraisy. Kenapa baca ayatul kursi? Kerana sesiapa yang keluar rumah membaca ayatul kursi, Allah pelihara dia sampailah dia balik ke rumah dia. Nampak tak? Ini kelebihan ayatul kursi. Allah Ta'ala berikan perlindungan. Dan demikian pula kalau kita baca surah Al-Ila fi Quraisy, Allah mudahkan sekalian urusan pengangkutan kita, transportasi kita. InsyaAllah selamat pergi, selamat balik. Tak ada apa-apa musibah ataupun kemalangan.
Itu kelebihannya baca surah Ila fi Quraisy, ya. Itu kisahnya orang-orang Quraisy yang Allah Taala mudahkan perjalanan mereka daripada Mekah pergi ke negeri Syam, dan daripada Mekah mereka balik pergi negeri Yaman pula. Itu surah Ila fi Quraisy. Begitulah dia, lepas kita dah habis sembahyang kita pun dah baca ayat-ayat yang surah tersebut, kita pun doalah kepada Allah SWT. Doa yang disunatkan kita baca, Allahumma bika tasyartu wa bika tasamtu, ya Allah, dengan engkau aku keluar dan dengan engkau aku berpegang. Jadi kita makna menyerah diri kita kepada Allah Ta'ala, dan kita mohonkan Allah Ta'ala selamatkan perjalanan kita dan jauhkan kita dari segala musibah, bala, bencana. Ini memanglah kalau kita nak pergi bermusafir. Tapi kalau kita hanya keluar rumah nak pergi ke tempat kerja atau ke pasar atau ke masjid dan makmur umpamanya, mana-mana kita nak keluar pun, kita di depan pintu rumah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ini doa ni memang baguslah. Memang saya percaya semua kita pun dah hafal dah baca dah. Tapi jangan lupa, jangan tinggalkan dia. Kita serahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Semoga kita perjalanan pergi dan balik pulang ke rumah tu sampailah ke petang kita pulang dalam selamat. Dan kalau sekiranya kita nak meninggalkan isteri, suami, anak-anak, keluarga, kita doakan untuk mereka pula. Astaghfirullahalladzi la tadhi'u wajhihi. Aku serahkan penjagaan kamu kepada Allah yang tak pernah hilang apa-apa yang diserahkan kepadanya. Tak tahu bahasa Arab, kita doalah dalam bahasa Melayu, ya. Semoga Allah Ta'ala pelihara kau dan anak-anak semua selamat. Kerana Allah lah yang sebaik berjaga. Ada seorang sahabat Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau keluar pergi berjihad dan isterinya dalam keadaan mengandung. Kemudian dia pun berdoa, ya aku serahkan anak kandungan kau ni kepada Allah yang tidak akan hilang apa yang diserahkan kepadanya. Doa yang kita sebut tadilah, diserahkan apa? Serahkan anak dalam kandungan kau itu kepada Allah. Jadi dalam masa dia berpergian, dia waktu nak pulang itu, isteri dia meninggal dunia. Isteri dia meninggal dunia, jadi dia bila balik, isteri dah tak adalah dalam keadaan dikebumikan. Tapi dia dapat alamat dalam masa malam ketiga itu, dapat alamat, pergilah kau ke kubur, korek kubur isteri kau kerana anak kau yang kau serahkan kepada Allah sedang menantikan kau. Terkejut dia. Dia pun pergilah ke kubur besok. Kerana apa? Kubur di Mekah ni tuan-tuan, dia taklah macam kita. Dia kubur dia seperti mana kalau kita dalam kubur tu dia lapang, kemudian dia tutup ke atas saja. Macam kita kata door atau pintu saja. Jadi makna sini dalam kubur tu lapang, kosong. Jadi dia pun pergi ke kubur, dia bukalah tempat penutup tu, dan dia tengok ada anak dia yang sedang masih lagi di samping ibunya. Subhanallah. Ini satu perkara yang ajaib, pelik dan tak mampu kita manusia fikir. Macam mana boleh budak ni lahir dalam kubur dengan keadaan dia masih lagi hidup. Subhanallah. Itulah dia. Kemudian dia terdengar bunyi satu suara kata, andai kata kalau kau serahkan isteri kau itu kepada Allah, pasti Allah juga akan menjaga isteri kau. Tapi dia lupa. Dia doa hanya untuk anak dalam kandungan kepada Allah. Jadi Allah pelihara anak yang dikandung saja, yang isterinya sudah pun kembali kepada Allah. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Nak menunjukkan apa? Allah Maha berkuasa melakukan apa saja walaupun perkara yang tak masuk akal, tapi itulah kuasa Allah Ta'ala. Dan begitulah kalau orang yang musafir itu, keluarga-keluarganya pula meninggal mendoakan untuk dia. Jadi kita ni, adik-beradik kita nak pergi Mekah, kita pun doakan dia. Astagfirullahaladzim wa amanatikum wa khawatim amalikum. Aku serahkan kepada penjagaan Allah akan agama kamu dan keluarga kamu dan penutup amalan kamu. Kita serahkan pula kepada Allah Ta'ala. Baik, jadi orang yang nak belayar doakan untuk yang tak belayar, yang tak belayar pula doakan untuk orang yang nak belayar. Sama-samalah doakan. Jadi itulah yang sunatnya. Dan apabila kita pun nak keluar bermusafir, ya, kita pun bersalam-salaman dengan keluarga kita.
Dan jangan lupa kalau ada rezeki lebih, bawalah lebih sedikit untuk kita bersedekah. Sedekah ini memang banyak baik kebaikan dia. Inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabbi wa maitatan su. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah dan menyelamatkan kamu daripada mati dalam keaiban. Jadi kalau sekiranya kita mentakdir Allah Ta'ala itu, hari ini kita akan kena balak. Sebab takdir semua sudah ditulis. Hari ini kita akan kena balak. Tapi oleh kerana kita bersedekah, jadi sedekah ini dia tahan, balak tu tak boleh turun. Subhanallah. Ini kelebihan kita bersedekah. Ada seorang dulu dia mimpi. Dia mimpi, dalam mimpi dia tu yang dia bawa kenderaan, accident dia. Dalam mimpi dia accident. Jadi besok pagi dia telefon ustazah dia. Ustazah, macam mana ni, saya takut lah. Saya mimpi semalam saya accident, saya bawa kereta saya accident. Ustazah kata sedekahlah pagi ni. Mudah-mudahan berkat sedekah tu dia menahan dan menolak balak tu. Jadi dia pun keluarlah rumah nak pergi tempat kerja tu, dia pun memandu kereta dia, dia carilah mana orang miskin nak sedekah. Tapi orang miskin tak ada, pasal apa? Tempatnya dia tinggal tu tempat orang-orang elit, orang kaya-kaya lah. Jadi di situ dia nampak satu makcik tu kat Sesebas. Dia pun stop, makcik nak ke mana? Nak ke pasar. Mari saya tumpangkan. Dia sedekah lah juga tu. Dia tumpang hantarlah pergi ke pasar. Lepas tu dia pun teruskan perjalanan dia exactly macam mana dalam mimpi dia. Dia sampai di satu persimpangan, nampak kereta yang laju yang sama dalam mimpi dia tu, hampir langgar pada dia. Tapi subhanallah, tak tahu macam mana boleh miss pula. Subhanallah. Itulah kelebihannya sedekah, tuan-tuan ya. Kalau sekiranya kita sedekah, balak yang nak terkena pada kita tu yang telah ditulis oleh Allah, tapi dengan berkat sedekah tu dia menghalang balak tu tadi daripada terkena pada kita. Macam itulah juga kita pun ya. Aku susah lah, banyak masalah, sedekah. InsyaAllah yang kau susah-susah, yang kau merumut semuanya akan Allah hilangkan. Sebab tu kita disuruh banyakkan bersedekah. Ialah sedekah sekadar mampu kita lah ya. Dan demikian pula bila kita nak naik kenderaan kita, maupun kita naik kereta kita ke, naik MRT ke, naik bas ke, ataupun kita naik kapal terbang ke, langkah kita yang pertama saja, sekali kita baca Bismillah. Jangan lupa baca Bismillah. Bismillah ni merupakan bacaan yang pendek, yang kecil, tapi yang penuh dengan rahsia. Kita tengok Al-Quran kita sendiri. Apakah perkataan yang pertama sekali dalam tulisan Al-Quran kita? Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang pertama sekali. Ini perkataan Bismillah ni mempunyai rahsia yang sangat besar. Satu guru, satu Pak Kiai, dia mengajar pada murid-murid dia. Dia kata kalau sekiranya kita yakin dengan Bismillah, maka kalau sekiranya kita nak berjalan pun, jalan atas air pun boleh jalan juga. Jadi dia Pak Kiai ini cakap pada murid-murid yang ramai lah ni, baca Bismillah saja, yakin kau boleh jalan atas air. Maka ada satu murid ni, dia duduk di seberang sungai. Dia setiap kali nak datang belajar dengan Pak Kiai dia tu, dia kena naik sampan, bayar pada tukang sampan tu. Kemudian dia datang belajar. Bila dia dengar Tok Guru kata macam ini, dia pun kata, apa tu nak payah-payah dia sampan lagi? Tak payahlah. Dia pun baca Bismillah, dia jalan atas air. Jadi tiap-tiap hari dia pergi balik, jalan atas air, dia baca Bismillah. Jadi satu hari dia pun jemputlah Tok Guru, Pak Kiai, marilah sedang ke rumah saya baca doa kenduri selamat. Kemudian Pak Kiai pun datanglah dengan murid-murid yang lain. Sampai tepi sungai. Sampai tepi sungai, kemudian Pak Kiai tanya, mana simpak sampan? Tak payah sampan ya Guru. Dari semenjak Guru ajar tu, saya pun tak pakai sampan lagi. Saya baca Bismillah, saya jalan atas air. Kau jalan atas air? Okeylah, kau soranglah jalan atas air. Aku dah pakai sampan. Alamak, pakai pun sendiri pun was-was pula. Ini pokok perkaranya yakin, tuan-tuan ya. Kalau kita yakin, Bismillah pun jadi, apa pun boleh jadi. Sebab tu Bismillah jangan kita ingat benda kecil, tuan-tuan ya. Sebab tu kita nak makan baca Bismillah, nak pakai baju baca Bismillah. Jumpa setan kurus dengan setan gemuk. Setan kurus kata, lama rugilah aku ni tuan aku ni nak makan baca Bismillah, aku tak boleh makan. Dia nak minum baca Bismillah, aku tak boleh minum. Dia nak pakai baju baca Bismillah, aku tak boleh pakai baju. Dia nak masuk rumah dia baca Bismillah, aku tak boleh masuk rumah dia. Dia nak campur suami isteri dia, dia baca Bismillah, aku tak boleh campur sama isteri dia. Tapi syaitan kamu kata, wah aku untung. Tuan aku ni kalau dia makan dia tak baca Bismillah, aku makan sama-sama dia. Dia kalau minum dia tak baca Bismillah, aku minum sama dia. Dia masuk rumah dia tak baca Bismillah, aku masuk sama dia. Dia nak campur semua isteri dia, dia tak baca Bismillah, aku bersama-sama dia.
Nampak tuan-tuan? Waktu kita kena ingat baca bismillah. Dan nak mula apa pekerjaan pun kita baca bismillah. Maupun pekerjaan kita itu pejabat, ataupun kita keluar rumah, kita nak makan minum, apa pun bismillah. Kemudian satu sahabat Nabi SAW makan depan Nabi, dia terlupa baca bismillah. Nabi perhatikan dia makan. Tengah-tengah dia makan, dia teringat, aku belum baca bismillah. Dia pun baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Apa maknanya? Bismillah pada awalnya dan pada akhirnya. Nabi SAW pun senyum ketawa. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, kenapa kau senyum ketawa? Nabi kata, daripada tadi aku tengok kau makan, kau tak baca bismillah, syaitan makan sama-sama kau. Tapi bila kau baca bismillah awwalahu wa akhirahu, syaitan muntahkan balik apa yang dia telah makan. Nampak tuan-tuan? Jadi ingat kadang-kadang kita ni manusia terlupa kan. Tak baca bismillah. Kita baca apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Mari kita baca. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Senang aja, tak susah je. Kadang-kadang anak-anak kita pun, kau tak baca bismillah. Alamak, lupa lama. Baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itulah dia tuan-tuan. Jadi kalau kita dah naik kenderaan, kita baca bismillah, kita pun dah duduk. Kalau kita naik bas, kita pun duduk. Kalau kita naik malam, kita duduk. Ataupun kita tak duduk pun berdiri. Ataupun kita duduk dalam kapal terbang, kita pun duduk. Kita pun bacalah doa naik kenderaan. Alhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Kemudian kita sambung lagi dengan subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa-doa ini semua yang saya sebutkan daripada awal tadi, semuanya ada dalam buku doa haji dan umrah yang kecil, yang pocket size, boleh masuk dalam pocket, yang kami akan hadiahkan kepada semua jemaah dia. Jadi jemaah nak buat buku tebal-tebal ni nak baca, nama licin lah. Tapi tak apa, kita akan bagi pocket diary ni buku yang ada doa-doa yang kenderaan, doa keluar rumah, doa lepas sembahyang, sebagainya. Jadi sebagai memudahkan. Bahkan sekarang ni lagi memudahkan lagi. Kami dah siapkan dalam bentuk PDF dan kita akan bagikan kepada semua members yang berangkat haji dan umrah yang dalam grupnya. Kita akan paskan pada mereka, jadi dia boleh simpan dalam dunia handphone dia. Jadi apabila dia nak keluar rumah, dia buka handphone, dia boleh baca doa keluar rumah, doa di kenderaan. Itu lebih memudahkan. Tak payah bawa buku pun tak payah dah. Alhamdulillah sekarang zaman teknologi boleh kita manfaatkannya. Dan kemudian setelah kita dah baca doa naik kenderaan tadi, kita pun berdoalah ke langit, kita pun senyum. Jadi Nabi kita SAW, dia pun lepas doa, Nabi doa mendongak ke langit dan Nabi senyum. Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa kau senyum? Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat gembira kepada seorang hamba yang mengatakan, فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, iaitu tiada yang mengampunkan dosa melainkan Engkau. Jadi Allah gembira kerana hamba dia tahu ialah Allah yang mengampunkan dosa. Jadi Nabi pun membalaskan kegembiraan Allah itu dengan Nabi pun senyum kepada langit. Tapi apakah Allah Ta'ala duduk di langit? Jawapannya tidak, bukan Allah duduk di langit. Habis kenapa senyum pula menghadap ke langit? Menghadap ke langit itu adalah kiblat kepada doa. Jadi sekarang kalau kita sembahyang menghadap mana? Menghadap Ka'bah. Apakah Allah Ta'ala duduk dalam Ka'bah? Maha suci Allah, Allah tak bertempat. Tapi apa kita mana Ka'bah? Itu adalah kiblat. Kiblat apa? Arah kita dalam solat, arah kita dalam sembahyang. Macam tu juga kiblat kita berdoa. Kiblat kita doa di mana? Kiblat kita doa kita ialah langit. Sebab itu bila kita doa, kita angkat tangan menatap ke langit. Bukan maknanya Allah duduk ke langit. Maha suci Allah daripada bertempat. Kenapa Ustaz Allah tidak duduk ke langit? Sebab Allah lah yang jadikan langit. Allah sudah sedia ada sebelum adanya langit, yang dimana alam seluruhnya ini dijadikan Allah. Dan sebelum dijadikan Allah, alam ini Allah sudah sedia ada. Jadi Allah di mana? Allah tidak bertempat, kerana semua tempat itu adalah hamba Allah, makhluk Allah
yang Allah ciptakan dia. Jadi Allah tak perlu kepada tempat. Itu akidah pegangan kita Ahlus Sunnah Jemaah. Kadang-kadang kita pun silap juga, ya maaf kata, mana Allah? Allah kat langit. Tak boleh cakap macam tu. Kat mana Allah? Allah di mana-mana. Ya, Allah bukan di mana-mana. Allah maujudun bila makan. Allah Ta'ala itu ada tanpa bertempat. Itu pegangan kita Ahlus Sunnah Jemaah. Ada juga orang-orang yang keliru dikata Tuhan kat arash, Tuhan kat langit. Habis siapa yang jadikan arash? Allah. Siapa yang jadikan langit? Allah. Habis sebelum Allah jadikan langit, sebelum Allah jadikan arash, Allah kat mana? Itulah jawapan kita Ahlus Sunnah, bahawa Allah ada tanpa bertempat. Baiklah tuan-tuan, jadi setelah kita baca doa naik kenderaan itu, kita pun nak berangkat pergi jauh. Itu namanya pelayaran. Jadi doa pelayaran kita baca, Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ard. Nah, kemudian kita pun doalah pada Allah, ya Allah, kami mohon agar dalam perjalanan ini kami beroleh kebaikan dan ketakwaan serta amalan-amalan yang kau ridai. Jadi kita doa safar. Doa safar ini memang sunat dibacanya ke mana-mana pun, walaupun bukan pergi Mekah, kita pergi Kuala Lumpur ke Jakarta ke mana ke, kita baca doa safar ini. Dan setelah kalau kita waktu nak pulang daripada pelayaran kita, maupun kita pulang pada Mekah ataupun kita pulang daripada Indonesia atau mana-mana, kita tambahkan setelah doa pelayaran itu, kita dah tambahkan Amidun li Rabbina hamidun. Kami kembali dan pulang dalam keadaan bertaubat, beribadah serta memuji kepada Tuhan kami. Itu tambahan doa kalau kita dalam pelayaran pulang balik ke tanah air kita. Begitulah dia kalau sekiranya kita ni nak menuju ke Mekah, kita letakkan dalam perjalanan kita dengan penuh rasa minat, semangat dan dalam keadaan rindu kepada seorang kekasih. Macam mana perasaan kita kalau kita balik daripada pelayaran, kita nak bertemu dengan isteri kita, suami kita, anak kita. Rasa rindu tak terbayang, rasa sedih dan rasa gembira. Kenapa? Kerana jumpa isteri, suami, anak, mak, ayah sebagainya. Begitulah kita dan seseorang hamba itu kasih kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita kasih kepada Allah Ta'ala? Kerana apa sekali yang ada pada kita di sini hari ini, semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu pun di sisi kamu daripada nikmat, melainkan semua datang daripada Allah. Mata, telinga, kaki, tangan, wang ringgit, kita punya kekayaan, rumah kita, isteri kita, suami kita, anak kita, siapa yang bagi kita semua ni? Semuanya datang daripada Allah. Apa kau tak sayang pada Allah ke? Sayanglah. Begitulah perasaan hati kita. Orang yang beriman bila nak berangkat pergi ke tanah suci, rasa rindu, kasih, sayang kepada Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita nak isikan dalam perjalanan kita? Kita isikan dengan doa, kita minta kepada Allah selamat perjalanan, dan kemudian kita minta kepada Allah supaya terima amalan kita dan ampunkan dosa-dosa kita. Okay? Dalam perjalanan kita tu kita dengan penuh rasa khusyuk, kita berzikir kepada Allah, baca Quran, ingatkan dosa-dosa kita yang lama. Macam mana aku ni malu nak menghadap pada Allah Ta'ala, aku ni datang dengan pakaian kotor, orang-orang semua datang bersih, aku ni datang dengan pakaian kotor. Pakaian kau bersih, apa yang kotor? Itu pakaian zahir yang kat dalam ni hati aku ni masih banyak dosa-dosa aku ni, ya Allah, Tuhan saja tahu. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka ditemui oleh seorang tabi'i. Tabi'i ini seorang yang bernama Abu Mulaika, meriwayatkan bahawa beliau melihat 30 orang sahabat yang walaupun mereka itu menjadi sahabat Rasulullah SAW, namun mereka masih khawatir tergolong daripada golongan orang munafik. Subhanallah. Ini sahabat Nabi, Masya Allah, garanti syurga. Tapi mereka merasa bimbang, takut jadi mereka itu munafik. Apa itu munafik? Zahirnya Islam, tapi hatinya tidak Islam. Maaf kata kita ni, maaflah, kita semayang, kita pakai kopiah, kita pakai lekong, kita belajar agama. Zahir kita, wah itu mabuk, baiklah, dia Islam kuatlah. Tapi hatinya tak tahu macam mana, riak, muka, sombong, takbur, hasad, dengki Allah, macam-macam sampah-sampah sarap dalam hati dia. Yang tahu siapa? Yang tahu hanya Allah Ta'ala saja.
Waktu dalam perjalanan kita jangan kita rasa hebat. Wah, orang semua tengok aku nak ke Mekah, orang semua tahu aku nak pergi haji ya. Jangan kau rasa kau Mekah, kau pergi haji, kau pergi umrah. Itu dalam hati kita tu hanya Allah saja yang tahu. Allah Ta'ala ni kesian pada kita tuan-tuan. Allah sayang pada kita. Andai katalah kalau hari ini Allah belahkan dada kita, Allah bukakan kepada manusia ramai. Tengok apa dalam hati kita. Allah, mungkin hari ini orang akan cemooh kita, kata kita, hina kita. Tak sangka macam ni adil, macam ni baik, macam ni warak. Tapi macam ni perangai sifat hati yang buruk, yang kotor, yang jahat. Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Lakal hamdu wa lakal syukur. Kau menutupkan sekalian kejahatan kami, tapi kau membukakan sekalian kebaikan kami di hadapan mata manusia. Ya Allah, tutupkanlah sekalian kelemahan dan kekurangan kami di yaumul qiyamah. Kami malu kalau dibukakan sekalian kelemahan kami di depan manusia. Ya Allah, ampun dan maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kesilapan kami ya Rahman. Kami mengaku kami hamba yang banyak dosa. Kami tahu amalan kami banyak yang salah, tapi kami tahu kalau Tuhan yang Maha Pengampun, yang Kau suka mengampunkan hamba, mengampunkanlah kami ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Kita minta ampunlah daripada Allah Ta'ala tuan-tuan ya. Jadi kalau kita dapat pergi haji, kita dapat pergi umrah ke, kita syukurlah pada Allah kerana ini merupakan kurnian Allah Ta'ala. Nah, kita isikan masa kita tu dengan kita zikir, dengan kita baca Quran, dengan buka buku haji kita, ulang balik pelajaran yang apa kita dah belajar ya. Jangan kita buang masa dengan kita tengok wayang yang dalam TV dan dalam flight tu ya. Jangan kita buang masa dengan berbual yang tak ada faedah. Kalau kita penat, kita latih, kita rehat, kita tidur. Ini yang terpaling baik sekali. Dan dalam perjalanan kita dan di mana-mana pun kita berjalan, jangan lupa kita kenalah jaga solat 5 waktu kita ya. Kerana solat 5 waktu ini merupakan rukun Islam yang kedua. Macam mana kita nak menyempurnakan rukun Islam yang kelima, naik haji ke Baitullah, sedangkan rukun Islam kedua pun belum sempurna lagi. Sebab tu kita jaga waktu solat. Jangan kita kata, Ustaz, Tuhan pun tahu kita ni sedang belayar, kita pun susah nak semayang. Habis kau ingat kalau susah nak semayang, kau boleh semayang pada kapur ke? Tak boleh. Apalagi kalau kita dalam negeri kita, tak ada belayar, tak ada ke mana, kita kena wajib jaga solat kita. Sebab itulah Nabi SAW memberikan amaran, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara bihara. Sesiapa yang meninggalkan satu solat dengan sengaja, maka telah jadi kafir yang nyata. Nauzubillah min zalik. Sebab itulah di sini al-ahdu bainana wa bainal kafirina al-salat. Faman taraka faqad kafar. Atau kama qala Rasulullah SAW. Perbezaan antara kami dengan orang yang kafir ialah sembahyang. Siapa tak sembahyang maka dia kafir. Nauzubillah min zalik. Berat dia tuan-tuan dan puan-puan dia, satu sembahyang pun tak boleh kita tinggalkan, tak boleh kita abaikan. Apalagi kita nak pergi Mekah pula. Jadi kita jaga waktu sembahyang kita. Jangan kita nanti sembahyang zuhurnya lepas pukul 5 petang. Itu waktu asar. Nanti sembahyang asarnya nanti lepas balik rumah dalam maghrib dah pukul 7.30. Itu waktu maghrib. Kita sembahyang ni kena ikut pada waktunya, bukan boleh ikut suka-suka kita punya waktu. Sebab Allah Ta'ala dah firman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu telah diwajibkan ke atas orang mukmin dengan waktu-waktu yang tertentu. Jadi kalau sekiranya kita pergi kerja tuan-tuan, kita punya waktu office kita pukul 8.30 sampai pukul 4.30 petang. Kita pergi pukul 5. Apa baik jaga kata, oi balik sudah office sudah tutup. Nampak? Macam tu lah dia. Ini kita sembahyang zuhur pukul apa? Nanti balik rumah aku sembahyang zuhur lah. Dah pukul 5 petang baru sembahyang zuhur. Itu waktu asar bukan waktu zuhur. Kita sembahyang zuhur asar juga. Nantilah aku balik rumah aku sembahyang asar. Dah pukul 8. Itu waktu maghrib bukan asar lagi. Kemudian kalau sekiranya hari minggu, hari cuti, kita sembahyang subuh pukul berapa? Pukul 8. Ustaz, public holiday kita rehat dah. Sembahyang tak ada public holiday tau. Kalau sekiranya kerja ada public holiday, sembahyang setiap hari kena waktunya. Subuh kena bangun, jangan kita tak bangun. Ini subuh pun nak public holiday. Tak ada. Maaf tuan-tuan ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan bahawa sesiapa yang meninggalkan satu waktu solat dengan sengaja, walaupun dia mengqadhakannya dengan tanpa uzur. Sesiapa meninggalkan satu waktu solat dengan sengaja, walaupun dia mengqadhanya tanpa uzur, maka dia duduk dalam neraka selama satu hukbah. Satu hukbah itu ialah 80 tahun. Ya Allah.
Satu hari dalam neraka seperti 1000 tahun dalam dunia. Lama dia nak dalam neraka. Kalau sekiranya satu waktu salat yang dia qadakan. Kalau bukan tak semai langsung, dia qada. Tapi dengan sengaja. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah dia yang tak sengaja tu? Maknanya yang diberikan kemaafan. Nabi SAW jawab, dua saja keuzurannya. Yang dua keuzuran tu yang diberikan kemaafan ialah pertama tertidur atau terlupa. Tertidur ni ialah kadang-kadang kita dah kerja berpenangan. Satu malam di dalam sebulan tu adalah 2 kali ke sekali ke kita shift duty tu sampai waktu pagi. Pukul 2 pagi, 3 pagi. Balik pun dah penat dah tidur. Kita lepak dah pingsan tak sedar. Bangun-bangun dah pukul 9 pagi. Ya Allah, dah terlepas subuh aku. Ini pun kita kalau terlepas ni mungkinlah berlaku kadang-kadang. Jarang. Bukan tiap hari terlepas subuh. Kalau tiap hari terlepas subuh, itu maknanya kau ni pemalas. Maaf tuan-tuan ya. Ini subuh waktu sembahyang kita kena bangun. Cuba kalau waktu kita kerja, bangun-bangun orang kita kerja dalam pagi. Kelang kabut kita. Tapi bila waktu kita cuti, public holiday, kita pun subuh public holiday. Mana ada? Maaf tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita nasihat adik-beradik je lah ya, supaya jangan ambil hati. Tapi kita jagalah pesan anak-anak kita tu, oi, bangun sembahyang subuh. Adik-adik-beradik kita yang mana yang tak kuat ibadat tu, jangan tinggal sembahyang. Satu waktu kau qada, yang sengaja duduk neraka 80 tahun tau. Tak dengar ustaz cakap tu. Maaf tuan-tuan ya, bukan kita nak takut-takutkan, tapi kita nak selamatkan. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Tak boleh kita lambatkan, tak boleh kita sengaja-sengaja tinggalkan. Tetapi ialah Allah Ta'ala pun ada memberi keringanan. Kalau kita dalam pelajaran, seperti firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan diri seseorang melainkan sekadar mampunya. Jadi makna di sini adalah kelonggaran. Kelonggaran itu dari segi apa? Iaitu dari segi orang yang musafir. Jadi orang musafir ni dia berikan kelonggaran. Ada sembahyang-sembahyang yang boleh dijamakkan, ada sembahyang-sembahyang yang boleh kasar. Itulah kita masuk pada bab yang keempatnya, solat musafir. Jadi orang musafir ni sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu as-safar atau minal azab, iaitu safar itu, pelayaran itu merupakan sejenis daripada siksa. Masuk siksa itu mana susah ya, sebab kita dah belayar, tak menentu waktunya bila nak sampai, bila kita nak sembahyang, nak angkat beg, nak naik bas. Jadi banyak dia punya kesulitan dan kepahitan dia. Tapi tak apalah, oleh kerana itu Islam pun agama yang understanding, agama yang memahami keadaan. Waktu orang yang musafir diharuskan untuk kerjakan salat asar dan jamak dan tayammum. Jadi diharuskan, dia boleh buat ya. Kalau dia nak lah, dia boleh buat sembahyang jamak, sembahyang asar, jamak dan tayammum. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi orang yang dalam musafir ni kalau sekiranya dia nak berwuduk dalam kapal terbang, dinasihatkan dia kena berhati-hati. Tak bolehlah dia nak buat sesuka hati. Pertama sekali dia jaga jangan air itu memakai berlebih-lebihan. Jadi pertama sekali dalam waktu dia nak berwuduk tu, dia basuh anggota yang wajib saja. Apa anggota yang wajib dalam kita berwuduk? 4 anggota saja yang wajib. Apa tu 4 anggota yang wajib? Pertama muka, keduanya ialah tangan sampai ke siku, ketiganya sapu kepala, dan keempatnya basuh kaki sampai ke buku lagi. Itulah 4 saja anggota yang wajib. Jadi yang sunat-sunat itu tak apalah kita tinggalkan. Ini kerana kita dalam pesawat ya, jadi jangan sampai kita memakai banyak air. Dan yang keduanya ialah bahawa hanya basuh sekali saja. Kita biasalah kan ambil wudu basuh sampai 3 kali. Tapi 3 kali itu sunat ya. Kita kalau dalam masa kita di rumah, di masjid, bolehlah kita basuh 3 kali. Tapi dalam pesawat, sekali cukuplah pasal kita nak menjemakkan air. Dan begitulah pula yang kita basuh tu jangan sampai lecak. Cukuplah air itu dirata-ratakan. Jangan lecak, jangan sampai air itu menitis di atas lantai tempatnya kita berwudu itu. Jadi kita ambil air itu, kita sapu, kita rata-ratakan dia. Sapu rata-ratakan dia. Tak payah kita nak kadang air itu sampai mengalir, lepas air itu jatuh sampai ke lantai. Itu bahaya ya. Dan apalagi kalau waktu kita nak basuh kaki, jangan dituangkan air ke atas lantai untuk membasuh kaki.
Jadi kalau kita kat rumah kita pakai tuang saja air tu atas lantai kita. Tapi kalau di dalam kapal terbang tu kita kena angkat kaki kita tu, kita tuangkan air, kita rata-ratakan kita punya air tu seluruh kaki yang diwajibkan basuh. Jangan dituangkan di atas lantai. Pernah berlaku pada tahun 70-an, satu kapal terbang dari Nigeria yang membawa pulang jemaah haji jatuh terhempas. Jatuh terhempas kenapa? Sebab air sudah masuk di dalam enjin. Jadi jemaah haji ini dia ambil wuduk, dia bawa macam kat rumah dia. Jadi tuangkan air di atas lantai, di atas kaki dia. Jadi air dah penuh dalam bilik air itu sudah masuk ke dalam enjin. Nauzubillah, berlaku kecelakaan. Sebab tu di sini kita awaslah ya, jangan kita buat macam tu. Ustaz susahlah. Kadang-kadang memang stewardess pun dia tak bagi kita ambil wuduk dalam bilik air sebab takut bahaya. Maka dengan sebab itulah kami pun menghadiahkan kepada jemaah botol spray. Tapi botol spray ini biasa kami beri pada jemaah haji atau jemaah paket jejak rasul sebab mereka lebih memerlukannya. Tapi kalau paket umrah biasanya kita tak beri. Pasal apa? Pasal mereka punya waktu solat tu taklah susah sangat. Kalau mereka nak berangkat daripada Singapura, biasanya flight kita kalau flight Saudi Airlines daripada Singapura untuk terbang ke 5 petang, kita boleh sembahyang jamak asar dengan zuhur di Singapura. Nanti kita sampai Jeddah pukul 9.30 malam, kita sembahyang jamak maghrib dan isyak di Jeddah. Jadi dalam kapal terbang kita tak sembahyang. Jadi tak perlu sangatlah dengan dia punya botol spray ataupun nak berwuduk dalam flight. Cuma kalau sekiranya orang-orang yang di mana dia pergi ke haji, dia perlukan botol spray ini untuk nak wuduk di Arafah, di Muzdalifah. Kalau yang pergi ke jejak rasul kan di Baitul Maqdis, itu memang dia memerlukan botol spray. Tapi syaratnya kalau dia mengambil wuduk dengan botol spray pun, dia mestilah meratakan air di anggota yang wajib dibasuh. Jadi kalau sekiranya dia basuh muka dia ambil botol spray itu, dia spray kat muka dia, maka dia ratakan seluruh anggota yang wajib dibasuh. Daripada ujung anak rambut sampai bawah dagu, daripada ujung telinga kanan sampai ujung telinga kiri dia. Dan pastikan ada 1-2 titisan air yang mengalir. Kenapa? Sebab itu maknanya basuh. Basuh itu mana mesti ada air yang mengalir. Itu syaratnya. Begitu juga kita spray kat tangan dia, spray kat tangan kita semua, kemudian kita sapukan dia. Tapi pastikan seperti saya sebut tadi, ada 1-2 titis air yang mengalir supaya mengalirkan dia membasuh. Begitulah sebenarnya tangan kiri, tangan kepala kita spray kat tapak tangan kita, sapu ke atas kepala kita, dan kemudian kita spray kat kaki kita, spray kat kita, kemudian kita sapukan dia, ratakan dia sampailah ke buku lagi kita. Itulah dia punya cara-caranya. Nanti kami akan edarkan video cara berwuduk dengan botol spray kepada semua pegawai, dan pegawai akan berikan kepada semua jemaah masing-masing dalam grupnya. Jadi untuk sebagai panduan. Ini memang penting tuan-tuan. Ini semua bersangkutan dengan ibadat. Jadi kalau kita nak buat ibadat umrah, nak buat ibadat haji, itu rukun yang kelima. Kalau rukun yang kedua tak betul lagi, macam mana kita nak buat rukun yang kelima? Maka ibadat solat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Faman aqama faqad aqamaddin. Siapa yang dirikan solat mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan solat dia merubuhkan agama. Jadi maknanya kalau kita nak buat rumah, kita kena ada fondasi tiang dia. Itu fondasi yang paling penting sekali. Dia punya tiang dia. Apabila tiang dah ada, baru dia letakkan tembok, baru letak atap, baru letak lantai. Kalau sekiranya rumah tu ada tembok, ada atap, tapi tiang tak ada, apa jadi? Roboh. Macam itulah ibadat kita sembahyang, kita puasa, kita zakat. Tapi kita haji, kita puasa, kita zakat. Tapi sembahyang tak ada, tiangnya tak ada. Macam mana kita Allah Ta'ala nak terima sembahyang ibadat kita, puasa kita, haji kita? Tak boleh berdiri kita punya ibadat kita. Semua tergantung saja, tidak dapat diterima melainkan kalau solat itu disempurnakan. Jadi sebab tu di sini kita pesan anak-anak kita, adik-beradik kita, bang, kakak, jangan lupa sembahyang ini wajib, tiang agama. Kalau kita tak sembahyang macam kita tak ada agama. Itulah kita tuan dan puan. Dan kalau ada orang tu memang dia nak solat dalam pesawat, ialah apa-apa sebab pun dia nak solat dalam pesawat, maka di sini memanglah tak mudah nak solat dalam pesawat. Cuma dia boleh juga lakukan setelah dia berwuduk tu. Jadi solat-solat yang dia nak lakukan antaranya solat sunat.
Solat sunat ini boleh dilakukan juga sebab solat sunat itu tidaklah salah ya. Bahkan baik sekali itu bila-bila lagi kalau dia nak jatuhkan niat. Awak pergi package ni pergi Mekah dulu tau. Oh, pergi Mekah dulu kita jatuh niat dalam kapal terbang. Ingat tuan-tuan ni kalau tuan-tuan yang membeli package, kita tanya ini pergi Mekah dulu ke pergi Madinah dulu. Kalau pergi Mekah dulu, kena bawakan ihram dalam pesawat. Sebab kita akan pakai ihram dan akan jatuhkan niat dalam kapal terbang sebelum mendarat di Jeddah. Ustaz, kita nak sembahyang sunat ihram kat mana? Sembahyang sunat ihram dalam kapal terbang. Kalau nak buat lah. Sebab sembahyang sunat ihram pun namanya sunat. Sunat tu dibuat apa pada, tak buat, tak berdosa. Kalau tu nak buat, boleh buat sembahyang sunat dalam kapal terbang. Wuduk seperti yang kita dah dengar tadi. Cara-cara berwuduknya kalau dia boleh guna wuduk. Dan kemudian dia sembahyang. Tapi macam mana sembahyang sunat dalam kapal terbang? Ada dua caranya. Pertama sekali ialah hendaklah ada takbiratul ihram menghadap ke arah kiblat. Itu pertama sekali. Takbiratul ihram menghadap kiblat. Jadi kalau sekiranya kita ingin nak pergi ke Mekah, kita naik kapal terbang Singapura ke Jeddah, memang kita menghadap kiblat sebab kita menuju ke Jeddah. Menuju ke Jeddah itu sama arahnya menuju ke Mekah. Sebab Mekah dengan Jeddah itu dekat saja 1 jam saja kita sampai. Jadi kalau kita duduk, Allahu Akbar, kita menghadap kiblat. Aku sembahyang sunat ihram, 2 rakaat kerana Allah. Anda kata kita berjalan di posisi ataupun arah yang berlainan. Mekah kat mana? Mekah kat sebelah kanan. Jadi kita takbiratul ihram, kita menghadap ke arah kiblat, kita pusingkan badan kita, Allahu Akbar, aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat kerana Allah. Kemudian lepas tu palingkanlah badan kita ke arah mana yang dituju oleh kapal terbang. Mana arah kita tuju, kita menghadap saja ke sana walaupun tak menghadap kiblat lagi. Kemudian bila rukuk dan sujud, hendaklah dengan isyarat sahaja, dengan menundukkan kepala sambil membungkukkan badan. Tapi hendaklah sujud tu lebih rendah daripada rukuk. Jadi kalau sekiranya kita dalam sembahyang, kita sembahyang duduk, kita tak sembahyang diri, nanti stewardess marah. Ni sembahyang ini susah ganggu orang. Jadi kita sembahyang duduk. Jadi bila kita rukuk, Allahu Akbar, kita rukuk, badan kita bungkuk. Bungkuk tu kira-kira macam 45 degree je lah sikit, sebagai tanda kita rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kemudian bila kita sujud, Allahu Akbar, lebih rendah daripada rukuk. Jadi kalau sekiranya kita yang rukuk tu 45 degree, bila kita tidak, kemudian bila kita sujud lebih rendah daripada 45 degree. Itulah demi caranya. Begitu cukup saja. Tak disyaratkan sujud tu mestilah di atas meja makan ataupun di atas makan. Tak syarat. Ada orang dia bukakan meja makan kat depan dia dan kemudian dia sujud atas meja makan. Tak perlu. Ya? Ataupun dia letakkan bantal kemudian sujud atas bantal. Tak perlu. Yang pentingnya sujud tu lebih rendah daripada rukuk. Jadi kalau rukuk tu 45 degree, kemudian yang tidak, kemudian dia sujud tu lebih rendah daripada rukuk. Rendah cukup tu. Ini termasuk juga kalau kita sembahyang di dalam Singapura. Umpamanya ibu, abang, kakak, ayah yang mana sedang sakit, lutut tak boleh nak bengkok. Macam mana ustaz, saya ni sakit, tak boleh nak duduk kat lantai. Okey, kita sembahyang berdiri. Kemudian bila rukuk, kita rukuk macam biasa. Bila kita sujud, kita duduk, tapi kita rendahkan kepala kita lebih rendah daripada kalau kita rukuk. Okay, kalau rukuk tu lebih kurang, kita kata kalau kita sembahyang dalam masjid sekarang ni, kita rukuk 45 degree lah. Tapi kalau sekiranya kita sujud, kita duduk, kemudian kita rendahkan kepala kita lebih rendah daripada waktu kita rukuk. Itu saja. Tak perlu kita nak letak tangan kita macam konon-konon kita sujud kat lantai. Tak payah. Itu cuma orang kata cuma anggaran ataupun anggapan kita saja. Tapi tak perlu. Yang pentingnya kita punya kepala kita lebih rendah daripada sudut rukuk kita. Itu saja caranya kita waktu sembahyang duduk. Jadi begitulah dia kalau sekiranya sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat boleh dibuat di dalam pesawat. Tapi kalau sekiranya solat fardu, macam mana solat fardu? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak pernah solat fardu dalam atas kendaraannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah solat fardu atas kendaraan. Kenapa? Setiap kali bila masuk waktu solat fardu, Nabi kalau sedang mengendarai untanya, Nabi akan stop, Nabi akan berhenti dan Nabi akan sembahyang di lantai, di tanah. Jadi itulah lebih sempurna kerana lebih menghadap straight menghadap kiblat. Dan kemudian diri, rukuk, sujud semua cukup rukun dengan syaratnya. Tapi ustaz, macam mana kita nak sembahyang fardu dalam kapal terbang? Kalau kita nak buat macam tu, itu mengganggu orang.
Sebab kita nak semua kata-kata orang lalu lalang ni nanti ganggu tak boleh. Tapi kalau kita nak sembahyang duduk tak cukup syarat. Sebab kita tak sakit, tapi kita nak sembahyang duduk. Kita rokok sujud pun tak sempurna, kaki pun tak kena lantai. Jadi oleh kerana itulah ulama-ulama kita mazhab Syafi'i menyarankan supaya solat itu tetap dikerjakan kerana sudah masuk waktunya, tapi solat itu dinamakan solat hormat waktu. Salat hormat waktu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan, aku tak boleh nak katakan sudah masuk waktu solat tapi tak payah solat. Macam mana? Waktu solat dah masuk tapi tak payah solat. Dosa. Imam Syafi'i kata, aku tak boleh katakan macam tu. Dan aku pun tak boleh katakan kau solat tetapi dengan cara ikut suka ataupun cara yang boleh. Sedangkan solat tu ada rukun dia, ada berdiri, ada rukuk, ada sujud lagi kena lantai. Ya, jadi di sini aku tak boleh katakan macam tu. Tapi buat macam mana? Maka itulah dia pendapat Imam Syafi'i atau ulama-ulama mazhab Syafi'i mengharuskan solat sekadar mana kita mampu dengan keadaan kita duduk, tetapi itu namanya solat hormat waktu. Tanpa sempurna rukun dan syaratnya. Kita tak menghadap kiblat, kita mungkin tak sempat nak wudu, dan mungkin rukuk sujud kita pun cuma cara duduk, bukannya sempurna kita sujud atas lantai di bumi. Maka itulah namanya salat hormat waktu. Jadi salat hormat waktu ini seperti mana yang kita sebutkan dalam buku kita, maka kalau dia kerjakan dengan cukup syarat sah, tapi dia tak payahlah nak qada lagi. Tapi kalau dia melakukan yang tidak cukup syarat, maka dia wajiblah dia qadakan salatnya, diulangi kembali setiba tempat tujuan dia, ya. Jadi kita tadi dalam flight kita waktu zuhur dan waktu asar dalam flight. Kalau nak jamak pun tak boleh nak jamak. Macam mana ni dalam flight ni? Zuhur asar dalam flight. Kita terbang pukul 10 pagi sampai destinasi kita pukul 8 malam. Zuhur asar dalam flight. Macam mana ni? Jadi kita solat juga, tapi solatnya namanya solat hormat waktu. Bila sampai kita tempat tujuan kita, destinasi kita, barulah kita pulang kembali dan tidak berdosa. Tapi kalau sekiranya kita sengaja tak solat, Tuhan tahulah aku dalam musafir, maka kita sengaja meninggalkan solat, maka hukumnya berdosa kerana seperti yang telah kita sebutkan daripada tadi. Maka di sini kalau sekiranya kita melakukan solat hormat waktu ini, kita buat sekadar mampu kita. Umpamanya kita nak berwuduk, air pun susah, nanti kita buat tumpah air, jadi kita tak berwuduk. Begitu juga kita nak mengarah kiblat, kiblat tempat arah lain, kita duduk kapal terbang pada arah lain, jadi kita tak mengarah kiblat. Kita mula rokok kita sekarang kita rokok, dan begitu kita sujud kita sebagai kita rendahkan daripada rokok, tapi kita tak sempurna kerana sujud yang sempurna ialah dahi kita kena di lantai. Jadi oleh kerana itu, maka tak sempurnalah solat kita, maka dalam solat ini dinamakannya solat hormat waktu, ya. Jadi caranya macam mana? Caranya ialah aku solat fardu zuhur hormat waktu asar. Asar ni maknanya 2 rakaat lah, ya. Jamak takdim dengan asar. Jamak takdim itu kita jamak lah. Kalau kita sembahyang jamak, ya. Kalau tidak, tak adalah kerana Allah. Jadi aku salat fardu zuhur hormat waktu, ya. Asar itu ialah kalau dibuat 2 rakaat. Jamak takdim itu mana kalau dengan jamak dengan asar kerana Allah. Itu caranya, ya. Nanti bila dah sampai tempat tujuan dia bolehlah dia mengqadakannya. Itu cara untuk orang yang sembahyang solat hormat waktu. Dan kalau sekiranya orang yang musafir ni memang Allah Ta'ala berikan keringanan, dia boleh sembahyang kasar, ya. Kalau sekiranya kasar tu, apa makna kasar? Kasar tu maknanya ialah dia membuatkan 2 rakaat. 2 rakaat pada sembahyang yang 4 rakaat. 4 rakaat tu apa sembahyang 4 rakaat? Sembahyang zuhur, sembahyang asar dan sembahyang isya. 3 sembahyang ini yang namanya sembahyang 4 rakaat dipendekkan dia, dikasarkan. Kasar tu maknanya pendek. Jadi pendekkan itu daripada 4 dia belah setengah jadi 2. Jadi 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat isya. Ada pun sembahyang subuh tak boleh lagi nak pendek sebab subuh memang dah 2 rakaat. Ada pun maghrib tak boleh setengah. Kalau dia setengah jadi 1 setengah. Jadi tak boleh 1 setengah rakaat. Dia kena komplit 3 rakaat.
Jadi sembahyang subuh dengan maghrib komplit seperti biasa, tetapi sembahyang zuhur, asar, isya dia boleh pendekkan dia, dikasarkan dia. Jadi sembahyang jamak kasar ni semua atas nama hormat waktu yang saya sedang bicarakan ni, dia bukan hanya untuk kita pergi haji dan umrah saja. Umpamanya tuan-tuan dan puan-puan nak pergi ke Amerika, nak pergi ke Jepun, nak pergi China, tadi janganlah sekarang kena virus. Nak pergi ke Indonesia, nak pergi ke mana-mana lah, termasuk juga pergi Mekah ke pergi ke umrah ke kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan ini. Ini pelajaran kita hari ini, pelajaran yang sangat bermanfaat untuk semua kita di mana-mana kita berada. Jadi ambil perhatian dan boleh kita sampaikan kepada mereka yang tak tahu lagi. Jadi sembahyang kasar. Sembahyang kasar tu maknanya sembahyang yang dipendekkan, yang sembahyang 4 rakaat yang kita sebut tadi. Dan sembahyang kasar ini cuma kita niatkan dalam salat kita itu cuma waktu kita takbiratul ihram saja. Aku salat fardu zuhur kasar karena Allah. Itu saja. Ataupun aku salat fardu asar kasar karena Allah. Jadi pendek dan mudah saja. Ustaz, saya nak sebut 2 rakaat boleh? Nak sebut 2 rakaat pun boleh, tak sebut pun tak apa. Kerana sebab makna kasar tu maknanya pendek. Pendek tu maknanya 2 rakaat. Jadi kalau kita ringkas saja, aku salat fardu zuhur kasar, dah cukup lah tu. Tapi ada nak tambah, aku salat fardu zuhur kasar 2 rakaat kerana Allah. Boleh saja, tak ada apa-apa ya. Itu sembahyang kasar. Jadi itulah dia niatnya tuan-tuan. Ada pun sembahyang jamak. Sembahyang jamak tu apa dia? Jamak tu mana menghimpunkan 2 waktu salat dalam 1 waktu. Jadi di sini jamak ni ada 2. Jamak takdim, jamak mendahulukan. Jadi maksud jamak takdim mendahulukan, melakukan salat asar dalam waktu zuhur atau salat isya dalam waktu maghrib. Jadi misalkan sekarang ni kita pukul 5 petang. Saudi Airlines biasa kita pakai Saudi Airlines lah ya. Sebab dia jarakkan Singapura Jeddah. Jadi Saudi Airlines terbang pukul 5 petang. 5 petang ni dah masuk waktu asar. Tapi asar sekarang pukul 4.40 asar. Kat mana kita nak sembahyang? Pukul 4.30 dah dia panggil masuk dalam flight dah. Jadi kita nak sembahyang dah tak ada tempat nak sembahyang. Oleh kerana itu, maka sembahyang asar kita lakukan dalam waktu zuhur. Jadi kita waktu zuhur pukul 1.20. Pukul 2 kita sembahyang zuhur. Pukul 2 kita sembahyang zuhur, kita pun sembahyang zuhur jamakkan dengan asar. Lepas sembahyang zuhur 2 rakaat, kemudian kita sembahyang asar pula 2 rakaat. Itu namanya jamak takdim. Jamak mendahulukan. Asar belum masuk waktu. Yalah tahu, tapi aku ni nak belayar, tak ada masa dalam kata apa, tak ada sembahyang. Jadi kita sembahyang asar dalam waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Ada jamak yang kedua ialah namanya jamak takhir. Jamak melambatkan. Melambatkan itu seperti melakukan salat zuhur dalam waktu asar dan juga melakukan waktu salat maghrib dalam waktu isya. Jadi kalau sekiranya bisa katalah kita dalam penerbangan daripada Singapura nak pergi ke Jeddah, daripada Singapura kita terbang ke 5 petang sampai Jeddah 9.30 malam. Bila kita dah sembahyang maghrib? Jadi kita tak sembahyang maghrib dah nampak terbang. Kita pun tengok matahari dah tenggelam lah. Kita dah tengok kat tingkat lah ya, matahari tenggelam. Biasanya kalau kita terbang dari Singapura, kita menuju ke sebelah barat, jadi matahari kat belakang kita, jadi kita lambat maghribnya. Kalau kita Singapura maghrib 7.20, tapi kita tengok 7.20, masih lagi terang. Yelah, itu waktu Singapura. Sekarang kau atas laut Indian Ocean. Kalau kita terbang makin jauh lagi. Jadi maghrib biasanya dalam pukul 9.30 malam. Waktu Singapura, maghrib kita 9.30 malam. Kita tengok, matahari dah tenggelam. Kurang apa ni? Singapura kan dah pukul 9.30 lah. Lebih kurang lah ni. Kemudian kita pun duduk dalam kapal terbang tu, kita pun tak sembahyang. Kita cuma niat, aku nak sembahyang maghrib jamak takhirnya isya. Niat itu saja. Bukan kita sembahyang pun, kita niat aku nak sembahyang maghrib jamak takhirnya isya. Kemudian kita bila sampai Jeddah pukul 9.30 malam, kita dah selesai imigrasi kita semua, kita pun sembahyang maghrib 3 rakaat, kita sembahyang isya 2 rakaat. Alhamdulillah. Itu namanya jamak takhir, jamak yang melambatkan ya. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi bagaimana kita nak solat jamak takhir dan jamak takdim ni? Cara solat jamak takdim. Cara solat jamak takdim pertama disunatkan melakukan 1 azan dan 2 kali iqamat. 1 azan tu tanda masuk waktu lah.
Jadi kalau kita ramai-ramai, mari para jemaah sekalian kita sembahyang jamak takdim. Apa kita nak berangkat sekarang ke mana, ke Baitul Maqdis ke, kita nak pergi ke Mekah ke Madinah ke, kita sembahyang jemaah sama-sama kita. Jadi satu azan, kemudian qamat, lepas tu sembahyang zuhur, lepas tu qamat, lepas tu sembahyang asar. Itu caranya praktikalnya lah ya. Dan wajib mendahulukan solat yang pertama, yang solat zuhur daripada solat asar, atau maghrib daripada isyak. Jadi sekarang kita nak sembahyang jamaah takdim. Asar masuk dalam waktu zuhur. Nak sembahyang mana satu dulu Ustaz? Nak sembahyang zuhur dulu ke sembahyang asar? Sembahyang zuhur dulu. Ini tuan rumah dia. Asarnya penumpang. Nanti dulu asar yang kau ni penumpang rumah aku. Jadi sembahyang zuhur dulu. Jadi macam tu hukumnya. Kalau dia terlupa dia sembahyang asar dulu, tak sah. Dia kena ulang balik sembahyang zuhur, lepas tu baru sembahyang asar. Itu hukum dia. Dan yang ketiganya, berniat jamak pada solat pertama, solat zuhur atau solat maghrib. Dia niat jamak pada solat pertama. Jadi kalau sekiranya dia sembahyang zuhur jamak takdim dengan asar, Allahu sembahyang fardu zuhur jamak takdim dengan asar, itu dia niat jamak pada waktu solat fardu zuhur. Kemudian apabila dia sembahyang fardu asar tak payah lagi niat jamak. Bila sembahyang asar, Allahu sembahyang fardu asar. Tak niat jamak, tak payah. Dia cuma wajib sekali saya niat jamak pada waktu sembahyang yang pertama, sembahyang zuhur ataupun sembahyang maghrib. Kalau isyak dibawa dalam waktu maghrib. Jadi secara praktik, jadi masa nak niat tu bila masa kita nak niat. Dalam mazhab Syafi'i ini ada memberikan kelonggaran ya. Yang paling pertama, yang paling bagus, yang paling afdal sekali ialah kita niat tu waktu kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu kita dengan dan akan takbir Allahu salat fardu zuhur qasar jamak takdim dengan asar. Alamak panjang lah Ustaz, susah nak ingat ni. Kadang-kadang dia niat Allah tak masuk lagi, Allah tak masuk lagi. Apa macam mana tu? Yalah ni bukan kita buat setiap hari, ni buat sekali-sekali. Jadi dia nak ingat tu pun susah. Jawapannya kalau macam tu lah, kau niat aja macam biasa dulu. Niat macam biasa, aku sembahyang fardu zuhur kasar tu ialah dua rakaat lah kerana Allah. Itu macam biasalah. Tapi haruslah dia niat sepanjang masa salat selagi belum beri salam. Daripada mula dia baca Fatihah sampailah semasa dia nak beri salam tu, sebelum beri salam tu, di waktu sepanjang sembahyang tu harus dia niat, tambahkan dengan niat jamak. Macam mana tu? Tadi dia tengah baca Fatihah, dia akan aku dua yang selain dia niat aku solat fardu zuhur ni jamak takdim dengan asar, ataupun tengah-tengah dia fil alamin innaka aku ni lepas zuhur nak sembahyang asar ni, lepas ni nak belayar dah. Ya Allah, aku sembahyang fardu zuhur ini jamak takdim dengan asar. Boleh Ustaz, dan akhir-akhir fil alamin ada innaka hamidum majid, assalamualaikum. Boleh, selagi kita belum beri salam, selagi itu diharuskan untuk kita jatuhkan niat jamak pada sembahyang yang pertama. Itu dia tuan-tuan, Masya Allah, banyak kemudahannya. Tetapi kadang-kadang ada pula dia tak tahu yang imam ni nak sembahyang jamak. Ya, imam pun lepas Assalamualaikum. Okey, mari jemaah sekalian, mari kita sambung dengan sembahyang asar jamak. Tadi tak cakap, tak niat pun. Alamak, macam mana ni Ustaz? Macam mana saya tak niat pun? Jadi ada kaul pula. Ada kaul di mana ada pendapat yang mengatakan boleh selepas salam solat yang pertama selagi belum mengangkat takbir untuk solat yang kedua. Seumpama selepas solat zuhur baru dia terasa perlunya di jamak, maka dia niatkan sahaja aku hendak solat asar jamak takdim dengan zuhur. Kemudian dia pun akan takbir solat asarnya. Itu diharuskan. Ini pun pada satu kaul itu mana satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau bolehnya kita pegang yang pendapat ataupun jatuh niat yang pertama, iaitu dalam takbiratul ihram. Setidak-tidaknya dia sepanjang dalam solat. Tapi kalau selepas solat baru teringat, aku ni lepas ni nak berangkat ni, aku tak niat sembahyang jamak. Nanti nak asar kat mana? Aku ni sembahyang zuhur tadi, aku niat jamak lah, dengan takbir jamak dengan asar. Kemudian baru kita akan takbir sembahyang asar kita. Jadi sembahyang asar tu tak payah tambah-tambah niat lah. Niat tu hanya pada sembahyang yang pertama. Itu dia punya cara yang sembahyang jamak.
jamak takdim. Dan disyaratkan agar tidak dipisahkan lama antara kedua solat yang jamak takdim. Jika terpisah sekira-kira dikerjakan 2 rakaat solat, maka tidak boleh solat kedua itu dijamakkan. Jadi kita kena ingat lepas sembahyang zuhur tak ada sembahyang sunat qabliyah ba'da, tak ada, terus sekali sembahyang asar jangan ada terpisah di tengah-tengahnya. Walaupun sembahyang jenazah pun tak boleh juga. Lepas sembahyang zuhur terus sembahyang asar, kemudian baru kita sembahyang jenazah kalau ada jenazah lah. Tapi kadang-kadang kita sembahyang di Masjidil Haram atau di Masjidil Aqsa, lepas sembahyang zuhur dia ada sembahyang jenazah. Ustaz, saya ni sembahyang jamak. Kita tak boleh sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah tu fardu kifayah, bukan wajib Kalau semua orang dan sebagian orang dah buat, kita dah tak wajib, tak berdosa lagi. Jadi kita sembahyang fardu zuhur, kemudian lepas itu terus kita sembahyang asar. Orang sembahyang jenazah tu terserah, itu tak apalah. Itu orang-orang mungkin dia boleh sembahyang jenazah. Jadi pokoknya macam tu kita kena ingat. Disyaratkan lepas sembahyang pertama jangan diselangi dengan sesuatu sembahyang. Terus sekali sembahyang asarnya, itu syarat dia. Dan didirikan solat yang kedua asar atau isyak seperti biasa tanpa tambahan niat. Jadi bila kita sembahyang asarnya, aku sembahyang fardu asar 2 rakaat kerana Allah, atau sembahyang fardu asar kerana Allah, sudah tak payah niat jamak lagi. Niat jamak cukup pada niat yang pertama. Dan dilarang melakukan solat sunat qabliyah dan ba'diyah pada tengah-tengah antara 2 solat yang dijamakkan. Tapi tidak mengapa solat sunat sebelum jamak atau sesudah jamak. Jadi di antara zuhur dan asar ada ba'diyah zuhur, ada qabliyah asar. Tak payah. Sembahyang fardu zuhur, terus sembahyang fardu asar. Kalau nak sembahyang sebelum zuhur tak apalah. Tapi antara zuhur dan asar tak boleh ada apa-apa sembahyang. Jadi itulah isyarat ketentuannya, itu baru nama jamak takdim. Jadi secara praktikalnya jamak takdim itu, yang pertama kita azan, yang kedua kita qamat, yang ketiganya kita salat zuhur ataupun maghrib, dan yang keempat kita qamat lagi, dan kelimanya kita salat asar ataupun isya. Itu secara praktikalnya. Adapun cara salat jamak takhir. Jamak takhir itu makna kita melambatkan. Kita sembahyang zuhur dalam waktu asar, ataupun kita sembahyang maghrib dalam waktu isyak, macam saya sebutkan tadi jadi kalau sekiranya kita dalam keadaan demikian, kita wajib berniat jamak. Solat zuhur pada asar atau maghrib pada isyak sebelum keluar waktu zuhur atau sebelum keluar waktu maghrib. Jadi kalau sekiranya kita dalam pesawat sekarang ni, kita dalam pesawat kita sedang duduk, dah masuk maghrib jadi sebelum maghrib itu habis, kita tengah duduk-duduk tu tengah kita guna main, kita punya aku nak solat fardu maghrib jamak takhir dengan isyak. Dan niat saja, bukan kita sembahyang. Nampak, itu demi syarat dia. Tapi syarat sebelum keluar waktu maghrib. Kalau sekiranya dah keluar waktu maghrib dah masuk isyak, itu namanya qada. Qada tu berdosa sebab kita tak niat jamak. Sebab tu di sini kita ada beza. Dua-dua sembahyang tu dilakukan pada lepas maghrib. Tapi kalau dia niat jamak, dia tak berdosa. Kalau dia tak niat jamak, dia tidak sembahyang qada. Sembahyang qada tu berdosa, dia minta ampun pada Allah. Orang yang sembahyang qada ni, ustaz saya dulu tak sembahyang ustaz, saya nak kena qada. Kena, wajib kita qada. Kalau kita hutang dengan orang, kita wajib tak bayar. Wajib, walaupun dah 20 tahun ustaz, dulu hutang saya lama dengan dia. Walaupun 100 tahun pun hutang tetap hutang, kena bayar juga. Jangan nak kapur, tak boleh. Ini kita dengan orang. Kalau dengan orang kita hutang, kita kena bayar. Dengan Allah lebih lagi kena bayar. Sebab tu di sini maaflah aduh ustaz saya ni jahil. Tak apalah, kau minta ampun dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu maaf ampun. Tapi kena bayarlah hutang tu yang kita hutang dengan Allah Ta'ala. Dan apabila kita dah masuk waktu maghrib atau dah masuk waktu isyak, maka kita pun sunatlah azan dan qamat dan dirikan salat zuhur dahulu dengan niatnya seperti biasa tanpa ada tambah-tambahan niat. Jadi bila kita dah sampai destinasi kita dah sampai lah dekat Jeddah, kita dah masuk waktu isyak, kita pun bolehlah sembahyang zuhur maghrib dengan isyak. Tapi mana satu sembahyang kita nak buat dulu Ustaz ni? Jadi di sini tidak disyaratkan yang mana satu solat didulukan. Tadi kalau kita sembahyang jamak takdim, mesti zuhur dulu. Itu jamak takdim. Tetapi kalau sembahyang jamak takhir,
boleh pilih. Kalau nak maghrib dulu pun boleh, atau isyak dulu pun boleh. Kenapa? Sebab memang maghrib pun dah masuk waktu, isyak pun dah masuk waktu dah. Dua-dua dah masuk waktu. Jadi dengan itu kita boleh pilih mana satu. Cuma yang lebih baik ialah kita ikut urutan dia. Ikut urutan tu apa dia? Kalau kita sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi kalau gitu kita sembahyang maghrib dulu 3 rakaat, kemudian baru sembahyang isyak kita buat 2 rakaat. Jamak kasar ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan beberapa perkara tentang solat orang musafir. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan kita sampai pada masalah jamak dan kasar. Allahu a'lam. Kita bersitulah tuan-tuan ya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pelajaran hari ini sangat-sangat manfaat untuk semua kita. Bukan hanya yang nak pergi Mekah saja, bahkan kita apa pun pelajaran yang kita lakukan, maka di sini kita boleh amalkan apa yang telah pun kita dengarkan tadi.